Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar orang-orang Medan Skate House? Kuat sikit. Kuat sikit, kena pukul. Nanti kena pukul. So hari ni kita bersama dengan saudari Nicole Wong. Gawang betul. Daripada Tebrau, Parlimen Tebrau, merupakan seorang ketua pemuda MCA Malaysia. So orang-orang Tebrau beruntung kita dapat ketua pemuda Malaysia tau. Bukan ketua pemuda Zon Tiram. Ketua pemuda Malaysia. So hari ni kita bersama dengan saudari Nicole Wong dan sahabat saya Tuizi Mojab. Ya, saya. Apa khabar? Tuizi Mojab. Tuizi Mojab daripada Pontian dan saya Norini bin Nursal daripada Puteri Wangsa dan seorang pengundi di Tebrau. Okey, so saya memang hardcore Tebrau punya orang. Saya memang seorang yang sangat-sangat lantang bersuara. Saya tak kira mana-mana parti, saya akan tanya. Saya tak marah, biasanya saya akan tanya, apalah jaminan saya sebagai orang muda bila saya duduk di bawah pimpinan ahli ataupun wakil tersebut. So, ini adalah kita punya knowledge sebenarnya. Kita hari ini bukan berbual tentang parti, tentang politik. Kita ini hari berbual tentang knowledge dan pengetahuan. Kita terlibat dengan politik daripada umur kita sekolah lagi. Kita memilih siapa ketua kelas kita. Kita memilih siapa ketua pengawas kita. Kita memilih siapa ketua pelajar kita. Dan hari ini kita kena memilih siapa wakil rakyat kita. Dan hari ini kita bawakan saudari Nicole Wong untuk kita tanya. Hari ini kita akan three-way conversation. Saya ada Jeb, saya ada ni. So ini untuk Nicole Wong. Alright. Saudari Nicole Wong, boleh kenalkan diri secara ringkas. Sebab ini rekod. Tadi tak rekod, ni so dah rekod. Okey. Okay, as simple as nama saya Nicole Wong, panggil saya Nicole saja ataupun Akak Nicole. Berumur 42, ada anak 3. Yeah, of course all my boy and girls main game. Yes, semua. So the more I involve e-sports program semua, anak saya kata, "See, mami, I told you, this is good, right? This is good, right?" So I think orang muda memang suka ni, termasuk anak-anak saya. So saya sebagai calon daripada Barisan Nasional kepada ni Parlimen Tebrau. So as simple as this, okay, boleh? Okay. Okey, soalan pertama saya mewakili suara-suara anak-anak muda. Kita ada hari ni kita ada 3 sukan, iaitu breakdance, skateboarding dan juga e-sport. So antara 3 ni, mana yang saudari Nicole Wong rasa satu sukan yang akan saudari Nicole Wong bantu untuk lebih ke depan, dan kalau boleh bantu semua lagi bagus, tapi antara 3 ni lah, biasa memang dalam federal diorang akan ada tier A, tier B and sukan rekreasi. So antara 3 ni, mana yang saudari rasa sukan tersebut ada potensi dan akan dibawa ke tengah berperingkat? Saya rasa ketiga-ketiga ni memang penting lah. Tapi yang recently kita rasa e-sports as a priority. Sebab ramai kata dulu main game saja dia kalau kata itu game sahaja. Tapi selepas tu jadi gamer itu cool. Lepas jadi cool, orang kata gamer bukan jadi cool saja, dia boleh generate income. Bahawa income tu bukan sikit. It's a big income. Lepas tu selain daripada itu boleh apa? Boleh dapat medal perhaps. Katanya So I think this one sudah jadi one of the trend bahawa orang kita dah sampai international level. Kita pergi menyertai international games and all that. SEA Games, we got medal as well. Tetapi ramai balik kata most of us masih self-sponsored. Self-sponsored, macam kawan saya self-sponsored, terpaksa bayar sendiri untuk orang punya self-sponsored tu. Tapi kita rasa kalau dapat medal, siapa yang rasa bangga? Termasuk negara kita lah, betul tak? Kalau macam ni, kita kena tanggung lah. Betul. Bahawa kalau boleh tambah sikit lagi, betul tak? Betul. So that's why I rasa kalau ini mewakili negara kita, kita kena ambil perhatian, bahawa ambil berat tentang ni. So self-funded tu, kalau you tahu rakan-rakan macam sponsor mungkin lah boleh dapat sikit. Tapi berapa orang ada connection macam tu? Betul ke tidak? So I think sebagai wakil rakyat, kita rasanya kita nak ambil berat
Bahawa ini adik-adik ni semua janganlah pergi pinjam duit ke mana untuk self sponsor themselves. Ini kena become our responsibility. Ya, menjadi tanggungjawab sebagai wakil rakyat membawa suara anak-anak muda ni, betul. Yeah. So, soalan saya nombor 2. Pengundi 18. Apa pendapat saudari Nicole Wong tentang pengundi 18 bila dikuatkuasakan untuk PRU ke-15 ni? Masa PRU 14 saya tak rasa belum lagi kan? PRU 14 belum pengundi 18. So PRU 15 kita dah start pengundi 18. Adakah ini satu impact? Dan saya yakin semua parti membariskan orang-orang muda di PRU 15. So untuk saudari Nicole sendiri, pengundi 18 tu adakah memberi impact kepada saudari Nicole Wong? Bukan memberi impact. This is definitely bawa impact. Because the golongan orang muda adalah harapan kita. Harapan untuk parti kita, untuk negara kita. Mereka, ya mungkin mereka tak involve dalam parti politik ataupun tak involve dalam aktiviti politik tu. Tapi melalui Facebook ke, IG ke, TikTok ke, a lot of info kita sampaikan kepada pengundi-pengundi berumur 18. Berumur 18, ramai kata I belum masuk universiti pun, I mungkin dan lepas tu tak boleh lah kalau aku nak mengundi, kalau tak tahu. Bukan tak tahu, I rasanya mereka semua tahu macam bahawa different way dia dapat info daripada different way. I selalu dengar beberapa ramai politician kata, don't take them so seriously because they are too young and all that. This is totally salah. If you don't take them seriously now, then you will regret. To me, kita akan regret kalau kita tak take it seriously. Actually, on my data, on my statistic, kita punya e-sport punya culture 18 hingga 25 tu 40%. So which is majority. Another 60% tu campur-campur lah, baru lengkap 60%. Core 40% is from 18 orang 18 tahun. So pada saya orang-orang ataupun pemuda-pemuda ni sangat-sangat penting sebab movement yang ada sekarang macam e-sport, macam skateboarding dan juga breakdance, mostly diorang bermula daripada grassroots, daripada sekolah diorang dah start minat. And then diorang nak tengok apa hala tuju diorang dalam e-sport, terutamanya bila diorang dah habis sekolah. Boleh tak diorang masuk akademi e-sport ke? Boleh tak diorang being part of country punya level ke? So soalan saya, kalau diberi peluang kan, kalau diberi peluang untuk meneraju, apakah akan ada fasiliti ataupun arena e-sukan dan juga sukan-sukan seperti breakdance, skateboard dalam satu ataupun community hub, youth hub di kawasan Tebrau? Adakah itu boleh direalisasikan? Sebab saya daripada kecil, saya cerita, saya daripada kecil saya main skateboard dekat Medan Selera Puteri Wangsa. Kena marah, kena halau, and then saya main game dekat kedai mamak dekat Assalam Stay Tropika. Then orang cakap, jangan duduk lama-lama, orang lain pun nak duduk, kena halau. So ada tak tempat spesifik untuk kawan-kawan saya main skateboard, kawan-kawan saya untuk breakdance dan juga saya sendiri menjalankan aktiviti e-sukan, aktiviti sihat sebenarnya ni, untuk kita bawa benda ni daripada grassroots? Itu soalan saya yang ketiga lah. Ada tak peluang tu di Tebrau? Ini memang I pernah ada cadangan ni sebelum I datang sini pun I bincang-bincang dengan rakan-rakan kita. Dia kata boleh ke sebab Tebrau ni besar, kawasannya luas. Kalau you put at Tiram ke ataupun Puteri Wangsa, yang mana tu? Nanti you put at Tiram, Puteri Wangsa marah. Put at Puteri Wangsa, Tiram marah. Tapi kalau boleh, insyaAllah Nicole boleh dapat kerusi ni, buatlah kedua-dua ni. Wow. Tepuk sikit. Tepuk. So maknanya jangan buat satu lah, buat banyak. Yalah, sebab betul tak? Sebab kawasan ni luas, dia bukan fokus itu kawasan kecil saja. Kita ada 120,000 pengundi kalau tak salah saya. Takkan kita bermotosikal 20-30 minit sampai situ nak main skateboard, betul? Kalau boleh dekat kawasan kita, kalau lagi sedap sikit, lagi manis sikit lagi, kita narrow down dekat whichever community. Satu taman, satu skatepark lah gitu. Why not? Ya, betul. Sebab dia macam futsal juga. Dia macam taman permainan juga. Exactly. Kan? Dia just
concrete and then ada obstacle, dan satu taman satu skatepark kita boleh menghasilkan berapa ramai skateboarder. Satu taman ada satu community hub, kita boleh menghasilkan berapa ramai orang dalam community tu. Dia actually saudara Nicole Wong dia bukan sekadar kita cover game kita je. Kita boleh cover budak-budak silat, taekwondo, kan, kompang, sukan futsal dalam satu youth hub. So kalau ada dalam satu daerah atau satu taman ada satu macam youth center ni, satu benda yang bagus lah pada saya. Untuk saya, ada orang kata ya kalau ada development kena reserve green land, betul? Betul. Kalau idea ni kita pakai jam tu, kalau ada kawasan yang berapa orang kat situ, penduduk ke semua, dan kita ada satu reserve untuk kawasan tersebut. Apa salah tu? Betul. So kita akan tanya sikit soalan. Dia bekas pro player. Okey, soalan ni lah. Ni. Ada soalan untuk saudari Nicole Wong daripada Too Easy Project. Kenalkan diri dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Too Easy Project. Berasal daripada Johor. Okey, semua saya. Okey, cuma sesi podcast ni mungkin sesi soal jawab bersama Nicole Wong ataupun Hollywood, dan mungkin saya akan berkongsi sedikit lah tentang pengalaman saya juga. Serius tau, serius. Okey, Nicole Wong, saya adalah bekas pro player untuk game Mobile Legends pada 2017. Dulunya saya kenakan sedikit lah. Betul. Dulu saya adalah technician air conditioning dekat Pelabuhan Tanjung Pelepas. Saya adalah leader untuk saya punya team lah. Buat aircon apa semua. Saya bekerja selama 3 tahun. Sebab sebelum ni saya memang minat game. Saya memang bermain Dota. Lepas saya belajar ambil diploma tu 2013 tu, saya ambil masa 1 tahun untuk saya training saya punya personal skill. Tapi dekat situ ternyata pesaing saya terlampau ramai. Selama setahun tu saya tak dapat achieve yang sehabis baik lah, yang saya nak pergi ke profesional. Dota. Saya dah buang masa saya 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu saya tak ada duit dan saya menghabiskan duit. Jadi saya cakap dengan mak saya, okey, kalau hobi saya ni tak boleh mendatangkan income pada saya bekerja. Lepas tahun ni je, bagi saya chance tahun ni je. Lepas tu memang tak dapat nombor 4 dalam orang kata amateur punya, Macam TI lah. TI lah. Okay. The International Dota tu, tapi tak dapat. Saya bekerja selama 2 tahun. Kemudian kawan saya ni, anak buah saya ni tunjuk, dia kata game ni, ada satu game dia kata ni, Mobile Legends nama dia. Seakan-akan macam Dota. Saya pun main lah. Tapi itu jam masa saya main tu memang kerja pun terbengkalai. Maksudnya kerja saya siapkan tapi saya tak buat lebih lah. Maksudnya ada kerja overtime apa saya tak buat. Jadi saya main selama sebulan. Jadi saya tengok pergerakan untuk game Mobile Legends ni untuk e-sport, saya nampak macam ada masa depan. Saya ada satu suara yang kuat lah masa komuniti Mobile Legends baru buka dekat Malaysia ni. Jadi saya train, saya dah sampai rank yang higher lah. Baru saya kenal semua nama-nama pro baru nak jadi pro lah. Macam kalau macam diorang semua kenal lah, macam Fredo, Hoai, Kujang, kat situ kita orang start build team. Itu terjadi nanti saya nak kat situ. Tercetusnya saya mengambil, orang kata memang sama tamat lah, saya berhenti kerja. Basic gaji saya 3,500. So dia berhenti dia main game. Dan selepas saya main game, saya dah masuk proses untuk tim saya. Lepas tu saya cuba lagi apa saya nak cuba goal, saya nak cari goal saya apa semua. Tak tim time tu tak ada gaji lah. Main game tak ada gaji Main game tak ada gaji. Main game tak ada gaji. Cuma kita gunakan duit tabung saya. Saya gunakan duit tabung saya. TV tu saya guna untuk mobil saya. Daripada Penang ke KL. Oh ya? Yes, saya guna. Macam tu kita nak training, nak kenal semua kawan-kawan. Betul. Lepas tu dah main kursi tu, dah menang, alhamdulillah. Lepas tu yang bestnya bila kita dah tahu yang e-sport ni boleh berkembang dekat Malaysia, itu memang tak nampak sangat ni. Betul. 18. Oh 13. Oh itu jauh. Itu jam Dota je. Ya. Macam tu lah. Okey, dengan rezeki yang dapat daripada Allah, saya dapat partner Facebook.
dengan ada gaji-gaji Brand deal sikit. brand deal sikit, gaji saya itu masa tu adalah RM30,000 sebenarnya. RM30,000 Wah. Orang kaya. Betul. Ini semua perkongsian saya lah. Selama 3 tahun saya rasa itu. Boleh punya duit tak? Boleh. Ya, tapi mostly tengoklah paling highest dalam PKP paling banyak lah. PKP saya dapat dalam RM50,000. Tapi kalau average dalam 24-25 lah begitu. Itulah kiranya manisnya untuk e-sport. The beauty of e-sport, the value of e-sport. So dia boleh menjana income and boleh bantu balik government federal, which is kita bayar tax, and kita boleh bantu on CSR program. So apa harapan kalau ataupun Very good sharing kehendak sebab okey saya share sikit. Saya share sikit. Maknanya tadi Jeb dia go through untuk venture into e-sport ni bukan mudah. Dia tinggalkan basic 3,500 tu untuk buat hobi jadi kerjaya. Tapi hobi jadi kerjaya ni tidak bermula dengan mudah. Dia tak ada datang-datang terus. 2017 kita tak bermula sebagai seorang streamer. Kami semua bermula di belakang. Macam saya belakang tabir, Jeb pro player. So kita orang buat kerja tanpa gaji. And kita berjuang untuk e-sport ni lebih dipandang tinggi. So apa Jeb punya permintaan? Andai kata YB Nicole Wong ataupun saudari Nicole Wong ada cadangan ke untuk kita wujudkan akademi ke? Sebab yelah kita tak nak anak-anak muda depan kita ni lalu perkara yang sama apa yang Jeb lalu. Kan korang tinggalkan sekolah, korang tak sama belajar. Kita tak nak macam tu. Kita orang nak wujudkan korang ada soft skill, korang boleh streaming. At the same time korang boleh bekerja dan juga belajar. So Jeb, apa cadangan ataupun go through academy ataupun macam mana? Okey, untuk cadangan saya untuk pada Nicole, kiranya kalau saya lah personally, kalau saya, okey kita wujudkan macam akademi yang baru-baru ni kita orang buat lah untuk semua anak-anak muda di negeri Terengganu, Johor, Kedah. Saya harap kalau Nicole untuk bahagian Tebrau yang calon Diberi mandat. Diberi mandat InsyaAllah. di Tebrau buat satu Akademi kat Austin. akademi untuk e-sport di Austin lah, dekat sini. Austin lah. Okey, Austin boleh juga. Memang dekat lah dengan rumah saya. Cadangan ada Ya. lokasi yang ready semua telah komplit. Ini bagus untuk anak-anak muda supaya diorang tak membuang masa. Jadi kalau betul diorang ni boleh pergi sebagai profesional. Jadi kat situlah kita dia apa orang kata dia nilai diri dia. Dia nilai diri dia. Boleh tak aku pergi ke prosi? Jadi aku tak nak membuang masa. Jadi bila adanya akademi tu kita ada sebagai salah satu yang pioneer lah yang memberi orang kata Macam systematic. As a pioneer kita boleh bagi diorang guideline. yes. What to do. Betul. Jangan apa What yang to do, how to do. jangan tak boleh buat apa, kena buat apa, guideline dia macam mana, how we monetize, macam mana kita nak monetize, dekat mana yang kita boleh monetize in a good way. So apa pendapat Nicole Wong kalau kita wujudkan akademi tu dekat Tebrau? Untuk perkara ni, rasa ini bukan Nicole seorang boleh buat. Saya kalau diberi mandat, Nicole kena balik sini, lepas tu bincang sama legend-legend macam ni, and termasuk korang semua. Betul Tepuk ke sikit, tidak? tepuk. Korang semua memang orang Mau ke yang tidak? Mau ke tidak? sangat-sangat nak ke tak nak? Cakap nak. Kalau nak cakap nak. Kau kalau diam, macam mana kita nak tahu? Nak macam tu. Ya, sebab perkara ni macam akademi football dulu. Mana ada akademi football, mana ada akademi badminton, betul. Kalau kita semua start from scratch, kita play football dekat mana? Padang saja, bawa bola mana-mana. So, ada akademi, that is a norm also. Tapi siapa untuk menjalankan tugas ni? Siapa sahaja? Kita. Ya, kita semua. Kita willing tu. Betul? Ya, I think it's very, very possible. Very possible lah. Dekat Tebrau banyak kawasan yang kita boleh bangunkan. Kita tunjuk sebagai example, lead by example, tunjuk macam mana Tebrau buat begitu. Lepas tu yang parlimen yang lain kalau nak, bukan kata kopi lah, kalau yang bagus tak apalah, kopi sajalah kita bagi. Kopi kalau benda tu bagus, then no Yes, problem. why not, kan? Why not kita bagi contoh yang baik kan. Sebab contoh saya bagi tahu di Sentosa kita wujudkan satu skate park.
Macam mana skatepark Toaster ni dapat? Cerita dia sangat-sangat rumit. Saya terpaksa melakukan kerja yang agak vandalism. Kerja tu tak bagus. Tapi disebabkan skatepark Toaster tu lah, satu Johor ada skatepark. So maknanya tadi kita pun nak jadi example yang bagus. Di Tebrau kalau kita mulakan youth center ataupun pusat komuniti untuk belia kan, untuk korang main game, boleh pakai PC, korang boleh main game dengan wifi yang laju, korang boleh main game dengan kawasan yang tak panas. Ni panas ni. Kenapa panas? Sebab ini skatepark kan. Ini bukan tempat main game, ini skatepark. Main game sebelah tapi tutup sebab dah habis kontrak. So kalau kita buka satu pusat komuniti yang bagus, yang saya kira saudari Nicole boleh bagi sokongan dekat pusat komuniti tersebut bila diberi mandat. So kita harap benda tu akan jadi satu tempat untuk YB Nicole juga activate something yang macam apa program atau pengisian atau kejohanan, betul tak? Lagi mudah kan, kita boleh one stop kejohanan punya center. So pendapat YB Nicole tu cadangan yang bagus lah benda tu. Hari ni macam aku untung lah. Aku untung bahawa idea yang ni memang hebat sekali. Hebat sekali, bukan sahaja Nicole boleh buat, yang lain ada pasukan yang betul-betul boleh tolong. I think ini we need to make it happen. Lepas tu apa dia? Kena cepat. Yes, kena cepat. Benda ni tak boleh one hit wonder, tak boleh jadi trend. Kita kena go through ni jadi legacy. Siapa tahu esok lusa korang semua ganti tempat saya kan. Mana tahu saya pergi duduk Jepun ke, korang boleh ganti tempat saya untuk Tebrau, untuk Johor dan juga untuk Malaysia sebenarnya. Kan, kita kena berpandangan jauh sebab tu saya cakap kalau kita nak jadi ataupun kita nak ubah sistem, kita kena being part of system. Kita jangan ubah sistem dengan bercakap saja. Kita kena ubah sistem dengan kita mengundi. Kita kena keluar mengundi. Kita kena bagi tahu kawan-kawan, keluarlah undi. Undilah orang yang boleh bawa suara kita. Faham? Benda tu penting. Betul Jeb? Setuju Jeb So Jeb, sepanjang dalam pro scene lah, liku-liku pro scene ni ada tak? Liku-liku pro scene banyak. Okey, apa yang baby YB Nicole ataupun saudari Nicole Wong boleh bantu untuk mengurangkan lagi liku-liku ni kepada anak-anak muda ataupun terutamanya kawan-kawan kita kat depan ni? Diorang ni semua antara orang-orang yang bakal memimpin negara. Untuk liku-liku untuk mengurangkan liku-liku Untuk mengurangkan. Okey, untuk satu kita dah ada solution ni akademi. Betul. Yang kedua mungkin kejohanan, lebih banyak kejohanan ataupun yelah kita nak ada budak-budak ni sentiasa ada hala tuju. So mungkin boleh bagi cadangan kepada ada piala YB Nicole. Piala Nicole Wong. Kan. Tak mustahil sebenarnya, betul tak? As a orang yang diberi mandat 5 tahun, tak mustahil untuk ada piala Nicole Wong. And then kita ada seterusnya kan. Piala Nicole Wong untuk B-boy, untuk skateboarding, untuk e-sport. Nampak dia main skateboard depan muka saya, nampak ni. Kenapa kau main skateboard tu? So okey, cadangan. Okey, apa pandangan Daddy Hood tadi yang bagi tu dari segi akademi, apa lagi tadi awak cakap tadi? Kejohanan tu untuk kalau anda kata Nicole Wong diberi mandat sebagai YB untuk Tebrau, piala Nicole Wong tu memang agak sesuai. Kejohanan Parlimen Tebrau contohnya kan. Kejohanan Tebrau Most Wanted. Macam tu. Betul. Itu kiranya antara piala yang paling besar lah. Tapi kalau paling baik kita wujudkan contoh macam sebelum ni ada perkongsian pada Daddy Hood, contoh macam main MPL, lepas habis MPL 2 bulan tak boleh main apa-apa. 4 bulan off season. Maksudnya management bayar gaji player macam tu je, tapi tak ada aktiviti apa semua. Kalau ada cadangan daripada saudari Nicole, ada kejohanan, peringkat Tebrau. So apa pandangan? Saya rasa kalau macam ni, kita jangan kalau break time katanya apa tu? Ada off season. Off season we make it hot. Jangan off. Ya, betul. Dan budak-budak ni tak ada apa-apa boleh during off season nanti pergi mana lagi. So kita kena make sure the spirit of the gamer and all that semua. Jangan, kita kena ataupun boleh adakan Tebrau Cup ke, piala Tebrau ke. Then even I rasa kalau boleh kita bawa international tournament ke bawa masuk sini. Kita jadi host. Sebenarnya kalau kita bawa masuk kejohanan seperti ini yang berprestij, yang di-endorse,
Saya sebagai wakil daripada Olympic Council Malaysia. Actually saya is one of dia punya committee of Olympic Council Malaysia. So bila kita bawa balik ataupun kita bawa masuk kejohanan-kejohanan macam ni, dia sedikit sebanyak bantu sosioekonomi setempat. Dia bantu tourism, kan? Tourism di Johor. Dan dia bantu pembangunan sukan daripada akar umbi lagi. Sebab kita dekat Malaysia dipertandingkan dari segi apa? Sukma kita ada pertandingkan, kan? Kita ada SEA Games. And then kita ada kejohanan international. Banyak kejohanan yang kita perlu isi. Kita tak boleh tertumpu pada satu kejohanan je. Kita kena isi. Sebab sukan ni benda yang penting dalam hidup. Kita kena ada achievement. Kalau kita kadang belajarnya tak okey, kita kena improve dekat sukan. Itu apa yang pandangan saya lah. Itu selain daripada ada ni competition ni semua, tournament semua, lagipun kita macam ni kita sudah menambah peluang pekerjaan. Yes. Gamer bukan gamer sahaja. Sekarang gamer work as team, betul. So ramai lagi ada peluang pekerjaan. So itulah baru boleh generate incubator ecosystem. Incubator is the best word. It's the best term. It's the best term. Nampak incubator? Siapa tahu incubator tu apa? Tak tahu kan? Incubator ni kita start and kita circle dalam satu benda and kita generate good income dalam satu incubator. That's incubator. Apa lagi? Tepuk sikit. So hari ni kita memang berkongsi sikit sebanyak and kita akan ada mungkin ada soalan-soalan daripada rakan-rakan, daripada NAS, pemenang tak payah announce ni orang yang buat apps. Dia baru menang Superb. Dia buat apps. Nampak. So dia baru dapat Superb daripada Teraju 500,000. Dia menang Superb, dia buat apps untuk e-sport. So why don't esok lusa dia akan kongsi dengan korang macam mana korang pun boleh jana income. Sebab setiap sukan, setiap activation ada hala tuju yang jelas kalau kita buat dengan betul. Betul tak? Betul. Agree. Totally agree. So siapa nak tanya lagi? Okey, kita akan buka soalan sebab kita pun saya rasa dah sampai ke hujung rancangan podcast ni. Kita akan buka soalan dan juga kita akan tak silap saya cabut satu ni lucky draw, satu lucky draw. So kita akan cabut satu lucky draw juga. Siapa yang dah daftar boleh siapa yang belum daftar boleh daftar kat sana sebab kita nak cabut lucky draw. Tapi siapa yang belum daftar kena daftar daftar nama, mana tahu menang motor. Belum daftar boleh daftar. Siapa yang dah daftar boleh standby untuk lucky draw. So kita nak buka soalan kepada rakan-rakan di ruangan depan ni. Kalau kat kamera tak nampak, tak payah pusing. Kau tak payah pusing, biar aje. Okey, kita akan tanya, kita akan beri ruang kepada audience kita untuk bertanyakan beberapa soalan. Pak Is boleh bagi mic. Soalan lebih tertumpu kepada saudari Nicole Wong apa yang boleh ataupun cadangan kepada saudari Nicole Wong dibawa ke federal ataupun di state, peringkat state. So bagi no, ada banyak soalan. Okey, apa usaha daripada International dan YB juga untuk anak-anak muda yang kurang berminat sambung belajar. Untuk saya kami buat satu platform di ekonomi untuk sport. Tapi bukan semua orang akan berminat dengan e-sport dan lain-lain. Tapi saya nampak salah satu masalah yang muncul yang penting untuk bakal kerajaan yang baru untuk atasi masalah yang ialah bila ramai student datang untuk belajar. Ya, kalau kata tak berminat untuk sama belajar, ya itulah academic wise. Tapi selepas itu ada orang kata saya tak berminat begitu punya style. Tapi mungkin dia minat dalam TVET, vocational education. Mungkin dia berminat vocational school pun boleh termasuk workshop, jadi influencer. Bagaimana ke jadi ada courses untuk macam ni. Terima kasih saudara Nasrik. Beri tepukan kepada saudara Nasrik. Okey, so saya ada nak bagi hadiah sikit sebab korang boleh datang lepak-lepak. Okey, sebelum tu ada soalan daripada adik ni. Ni. Daripada No, lepas No kita baru bagi adik ni Okey, No, silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya nak isukan beberapa satu kali lah lagi pasal sukan ekstrim. Umum kita tahu sukan ekstrim ni senang cedera. Dan saya dapati setengah polisi insurans, saya insurans tak cover
apabila berlaku kecederaan yang membangkitkan sukan ekstrim, kadang-kadang kita terpaksa buat fake report untuk dalami. So saya harap benda ni dapat ditekankan sebab sukan ekstrim saya rasa banyak dah dipertandingkan di level tertinggi. So saya haraplah benda ni dapat diselesaikan supaya kita dapat go extra. Maknanya kita dapat berlatih dengan lebih lagi supaya tak fikir kalau aku cedera ni insurans cover ke tak. Jadi saya harap dapat penekanan dekat bahagian tu. Terbaik soalan daripada Nur Mokhtar Saya fikir Nur Mokhtar tak bermain sukan ekstrim. Rupanya dia bermain sukan ekstrim. So dia juga mungkin boleh mewakili suara B-boy, sebab B-boy pun salah satu sukan ekstrim yang dipertandingkan. So apa pendapat YB Nicole? Kalau sukan ekstrim ni ada good policy, so kita daripada grassroots kita boleh develop budak-budak ni supaya represent dia punya sekolah, dia punya kawasan and maybe negara. So apa pendapat YB? In terms of policy macam ni, I rasa kita kena review. Kalau sudah tak begitu sesuai, kita kena review, kena upgrade. Termasuklah sportsman. Dia retirement program and all that. Itu macam tak ada. Selepas tu sudah tak ada, tak boleh ambil kuasa ni semua, itu sahaja. And then they all need to start from the scratch again, don't know what to do sebab all the time buat sport kan. So I think these are the thing that kalau in terms of policy wise kita kena bincang, kita kena ambil berat, itu saja. So maknanya pendapat saudari Nicole, maknanya polisi tu perlu dibincangkan. Sebab dulu memang ada orang bangkitkan macam ni tadi, ada selalunya ada jawapannya itu sahajalah, ikut saja. No, tak boleh. Kalau tak betul, itu tak sesuai, kena bangkit, kena ubah kan. Itulah kenapa korang semua undi your whatever, your elect your ahli parlimen. Masuk parlimen untuk apa? Bukan cari lawan tau. Dia untuk bawa suara kita. Untuk yang kita ambil bila debate tentang rang-rang undang-undang semua ni, kita kena bangkitkan lah. Itu saja. Okey, soalan seterusnya daripada adik handsome ni. Tak kena baring pun tak apa, janji cakap je. Dia kena cakap dulu baru dia boleh capture. Waalaikumsalam. Soalan saya yang pasal akademi ni. Okey, contoh kalau kita buat akademi, dia ada pros and cons. Okay, first pros ni macam kalau orang macam kita orang lah mesti ada tertarik. Tapi cons dia mesti akan menggalakkan lagi orang-orang muda macam kita orang ni untuk berhenti belajar awal. Silap. Sebenarnya salah. Okey. Exception. Okey, sebab ada one of my friend lah. Dia pandai dia semua kan, tapi dia tertarik dalam dunia game ni. Tu dia compete gila-gila. Itu mana dia macam jatuh lah, tak dapat apa. Okey. Lepas tu dia nak sambung belajar pun dah susah, sebab dia dah banyak habis semua. Jadi apa pendapat kan, macam kalau buat akademi tu ada tu yang menggalakkan belajar dengan tu sekali. Macam maybe kan kalau main game kan training gila-gila. Maybe buat macam ada PJJ, ada seminggu tu akan belajar sendiri pun. So macam mana? Okey, soalan yang baik daripada saudara siapa nama tadi? Aidil. Okey, beri tepuan kepada Aidil soalan yang baik. Apakah akademi ni akan bantu ataupun menggalakkan lagi untuk anak-anak muda ni pergi belajar dan juga sambung belajar? Sebenarnya kenapa saya wujudkan akademi? Saya wujudkan akademi ni sebab kita dapati ramai anak-anak muda tak nak sambung belajar. Sebab apa? Diorang rasa main game dapat duit. Gig ekonomi boleh jana income sangat-sangat tinggi. Sebenarnya itu salah. Pergi belajar adalah satu benda yang penting sebab itu adalah basic education. Tak semestinya kita belajar jadi engineer, kita keluar jadi engineer. Tak semestinya. So that's why saya cakap akademi ni penting sebab kita nak bawa budak-budak ni ubah. Bila diorang pergi masuk kampus contohnya, diorang masuk kampus. So dalam kampus tu ada silibus yang relate dengan minat dia. Sebab sekarang ramai budak-budak pergi belajar, dia tak minat pun apa dia belajar. Betul ke tak betul? Jadi kalau kita bawa satu mekanisme baru dalam akademi, dalam universiti ataupun universiti ambil kita punya silibus akademi, soft skill.
Maknanya ada streaming skill, ada content skill, ada production skill. Soft skill ni boleh diambil jadi elective subject untuk diorang bersama-sama credit score tu boleh luluskan diorang dalam akademi yang tradisional. So maknanya tu kita bukan buat akademi nak lawan akademi yang tradisional. No. Kita buat akademi e-sport ni untuk kita sama-sama bergerak, untuk kita lahirkan anak-anak muda yang berpendidikan tinggi sebenarnya. Sebab kita okey, saya banyak berurusan dengan MOF, Kementerian Pelajaran dan sebagainya. Diorang tanya, apa yang sekarang budak-budak suka? Sebab kita nak tarik minat budak-budak ni pergi sekolah. Sebab zaman saya sekolah, kita pergi sekolah cuma pergi sekolah. Sampai sekolah jumpa girlfriend, lepas tu cabut sekolah. Tak. Lepas tu balik sekolah. So sekarang kalau adanya sukan-sukan yang bagus, contohnya dekat sekolah ada kelab e-sukan. Berapa ramai yang akan pergi sekolah? Sebab nak tunjukkan, okey, I nak represent sekolah dalam e-sukan. So dia menarik minat. Kalau adanya kejohanan di peringkat universiti, diorang mesti nak masuk universiti, wakil universiti. Sebab kalau nak masuk MPL, PMPL, sangat-sangat nipis peluang dia, betul tak? So kalau adanya akademi ni di sekolah, di universiti, di banyak peringkat, so kejohanan pun akan makin bertambah. Itu yang membuatkan kita drive kita nak pergi ke satu-satu institusi ni untuk kita sambung belajar dan juga kita buat achievement kita go through step ni. Sebab kalau kita nak masuk MPL sekarang susah. Dia ada 2 slot je, betul? Tapi kalau kita masuk wakil universiti, lawan universiti luar, so maknanya kejohanan tu lebih banyak. That's why kita nak wujudkan akademi ni untuk menarik minat budak pergi belajar. Maknanya tadi bukan menarik minat budak tak belajar. Kita nak menarik minat budak pergi belajar. Sebab apa YB ya? Sebab saya orang yang tak berkesempatan untuk belajar. Saya habis di sekolah, saya dapat offer ambil electrical engineering. Halfway saya nak jadi artis. Saya nak jadi seorang pemain gitar tersohor di Malaysia lah, contoh kan. Tapi gagal. So saya fikir kenapa saya gagalkan diri saya disebabkan muzik. Kenapa tak ada muzik dalam tempat yang saya belajar, minat saya tak ada. So saya ubah diri saya. Saya cakap esok lusa kalau saya belajar lagi, saya nak belajar betul-betul. Dan saya dapat logistik industri. Diploma dalam logistik industri. Tapi halfway berhenti. Sebab dapat kerja kerjaan. Dapat kahwin awal. So sebab tu jadi saya nak cerita kat sini yang kalau ada benda yang menarik minat kita, macam saya minat muzik. Kalau ada benda muzik dalam kampus, kita boleh buat betul-betul. Kita belajar engineering, kita still boleh buat muzik macam tu. So maknanya tadi kita wujudkan akademi ni untuk kita drive sama-sama membangun. Kita jangan pilih. Instead of kita pilih, baik kita bawa dua-dua. Samalah macam saya kat sekolah dulu. Saya cerita saya dulu kenapa saya buat macam tu. Sebab dulu kat sekolah saya suka ponting sekolah. Saya sekolah di Cemerlang. Saya suka ponting sekolah sebab saya nak pergi main snooker. Bayangkan nak pergi main snooker, ponting sekolah. Tahu tak apa cikgu saya buat? Cikgu saya buat apa? Dia buka satu kelab snooker dalam sekolah. Maknanya tadi saya boleh jadi wakil sekolah untuk main snooker. Dan sukan snooker ni sukan yang dipertandingkan. Tak, sebab tu saya cakap macam sekarang budak-budak suka main game kan, betul? Kenapa tak ada orang wujudkan kelab e-sukan dalam sekolah, betul? Maknanya tadi tariklah minat budak pergi sekolah. Dekat situ kita kena tackle. Kita kena pandai. Kita kena pandai tackle mentality anak-anak muda ni. Saya pernah jadi rebellion. Maknanya saya pernah orang yang rebel. Saya pernah memperjuangkan benda yang salah. Jadi saya tak nak kurang-kurang lalu apa yang saya lalu. Better buat benda yang bagus. So macam soalan adik Aidil Adik-adik tadi, akademi tu sebenarnya kita lebih nak memupuk budak-budak pergi belajar. Bukan budak-budak ponting ataupun lupakan belajar, fokuskan. No, saya tak nak benda tu. Saya tak nak benda tu jadi dan saya sangat-sangat marah kalau benda tu terjadi. So pendapat saudari Nicole pula? Story tu memang hebat. Tapi kini kita bincang. Ini kalau sampai setakat ni minta begitu, kita kena buatlah sebab dah tukar. Betul. Dulu macam ni kalau tak jadi, kita kena tukarlah bahawa ini suara-suara memang bangkitkan oleh orang muda, bukan kita sengaja bawa masuk sekolah ke mana-mana universiti ke. So I think as tadi I bagi tahu Jeb kan. I kata korang semua sebagai opinion leader on the ground.
Kalau boleh kita wujudkan ini perkara-perkara ataupun akademi yang betul-betul kita bukan buat jahat. So it is a good thing to encourage. Okey atau tidak? Mau ke tidak sekarang? Adik Eddie tu mau ke tidak? So insyaAllah kita kalau andai YB Nicole diberi mandat ataupun saudara Nicole diberi mandat, ya suara-suara ni apa pengisian soft skill dalam sekolah di peringkat universiti, di peringkat kebangsaan akan diketengahkan, betul. Sebab isukan satu sukan yang pada saya new wave, ombak baru kan, angin baru dalam negara. Okey. So saya tak nak mengambil masa yang panjang sebab ya saudara Nicole pun ada nak mingle around, and saya ada beberapa soalan untuk fasa satu giveaway ni. Saya ada 2 set wheel Medan Calling Kids dan juga 1 t-shirt Medan Skate House. Alright, soalan saya, siapa boleh jawab angkat tangan, siapa yang nak jawab angkat tangan, and saya akan bagi. Soalan saya, kawasan manakah YB Nicole akan bertanding? Okey, abang yang pakai topi tu. Nampak? Cakna politik. Maknanya tadi Tebrau, betul. Sila ke depan untuk menerima hadiah Medan. Medan ni brand yang tak betul lah. Brand bukan. Alright. Thank you. Ni skateboarding punya wheel. Okey, soalan saya yang kedua. Alright. Apakah nama tempat ni? Okey, kita panggil akak tu lah. Akak, kita bagi peluang untuk akak. Betul, Medan Skate House. Okey, soalan ketiga kita minta saudari Nicole untuk tak payah. Okey, saya akan buka sebab ni lah hadiah daripada kita orang. Medan Skate House ni. So, akan nak wheel ke nak t-shirt? Apa-apa boleh jangan jual balik je. Tolong pakai. Alright, soalan saya yang ketiga, kita ada daripada Medan Skate House. Hadiah ni ditaja oleh Medan Skate House. Soalan saya yang ketiga, siapakah nama panggilan pun tak apa, saudara di sebelah saya ni? Okey, kita bagi ni. ID lagi. Sebab dia badan dia memang muat ni. Siapa nama dia? Nama kita Too Easy for Jab, betul? Betul. Tahniah. Ni main skate ke? Main skate ke main game? Main game dengan main skate. Dua-dua kau nak Okey, terima kasih. Alright, so itu saja. Saya rasa santai-santai borak bersama saudari Nicole. Sebenarnya saya sangat-sangat berbangga kerana sepanjang penlibatan saya dalam saya memang minat politik. To be honest, saya sangat minat politik. So, saya rasa bangga bila ada orang macam saudari Nicole sudi datang ke tempat kita orang yang ghetto ni, I think kan, tempat lepak-lepak budak-budak muda ni, and hopefully dapat membuka mata saudari Nicole tentang apa tu anak muda suka. Activationnya macam b-boy, skateboarding dan juga e-sport terutamanya. So, kita berikan tepukan yang gemuruh untuk saudari Nicole dan juga sahabat saya Too Easy for Jab. InsyaAllah kita akan ada aktiviti seterusnya, and ingat tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, kita diberikan hak. Once korang umur 18, kita diberikan hak untuk mengundi. 19 bulan November ni keluarlah mengundi. Jangan tak mengundi, sebab satu undi korang sangat bermakna untuk bawa suara kita lebih ke depan, insyaAllah. So itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, thank you untuk podcast Talk Nicole Wong Jab bersama Daddy. Okay.